Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah merezekikan satu kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita bertemu dan untuk sama-sama kita berdiskusilah, berbincang tentang perkara-perkara yang insya-Allah demi kepentingan agama kita, demi kepentingan kehidupan kita, dan demi mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya juga terima kasih kepada JK Masjid Alwi ini dan Jabatan Mufti yang menganjurkan program Jelajah Ilmu serta seluruh pihak yang terlibat dengan program pengimarahan masjid di seluruh negeri Perlis ni. Mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha ini dan Allah Subhanahu wa taala memberkati penduduknya, memberkati semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bicara kita berkenaan dengan tema amalan sunnah dalam kehidupan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan dia termasuk sebahagian daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malah dia adalah satu rahmat yang terkandung di dalamnya surah Al-Fatihah. Bila kita katakan bahawa Allah Azza wa Jalla suruh sembah dia dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka datang selepas daripada tu nama Allah dan juga sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Menyembah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang. Maka antara sifat ataupun kesan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya inilah yang menyebabkan Allah mengutuskan Nabi dan Rasul, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk sekalian alam, untuk menerangkan kepada kita bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah Azza wa Jalla hantar Nabi menjadi rahmat kepada sekalian alam, rahmat Nabi ada bersifat pada dirinya dan ada juga bersifat pada ajarannya. Telah mendahului kita para sahabat yang telah memperolehi kemuliaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan baginda, makan dengan baginda, berjihad dengan baginda, duduk dalam majlis ilmu baginda. Alangkah nikmatnya orang yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi generasi selepas daripada mereka yang tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat itu berterusan sampailah hari kiamat dengan Allah Azza wa Jalla menjaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun kita ni tak sempat jumpa Nabi, tapi kita boleh dengar perkataan Nabi, kita boleh dengar apa yang Nabi kata, kita boleh baca apa yang Nabi buat, para sahabat menceritakan kepada kita. Sehingga Al-Imam Tirmidzi rahimahullah apabila dia tulis kitab Al-Jami'
atau yang disebut sebagai Sunan At-Tirmidzi, kerana dia menghimpunkan banyak bab-bab, termasuklah bab akidah dan juga bab fiqh dalam Sunan At-Tirmidzi. Dia kata siapa yang ada Sunan At-Tirmidzi ni di rumah dia, seolah-olah dalam rumah dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah, bukan duk Nabi duk rumah dia dak hidup dak. Seolah-olah. Sebab apa? Buka kitab Sunan, buka kitab hadis, apa yang Nabi bercakap sampai kepada kita. Apa yang Nabi buat sampai kepada kita. Apa yang orang buat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Sebab tu ulama hadis mentafsirkan soal sunnah ni, semua benda yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Sama ada dia bersifat akidah, sama ada bersifat ibadah, muamalah, akhlak, sama ada dia wajib, sunat, atau Nabi larang, atau Nabi tinggalkan sebab makruh. Semua benda bila datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Dan kita sebagai umat berbahagia bila kita dapat benda ni, walaupun kita tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bahagia ke kita? Tak bahagia ke kita? Di saat para sahabat dalam peperangan Hunain, lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi harta rampasan perang yang banyak kepada orang Mekah, Nabi bagi harta satu lembuh daripada ternakan kepada Abu Sufyan, satu lembuh pembesar-pembesar Mekah pada masa itu yang baru masuk Islam. Nabi bagi harta rampasan yang banyak sehingga orang Ansar berasa kecil hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kita di mari Madinah tolong Nabi, tawan kota Mekah, tiba-tiba harta rampasan perak dapat kepada orang Mekah, tidak kat kita. Ringkas ceritanya, sampailah berita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil golongan Ansar berkumpul belaka. Kira-kira apa yang berlaku secara ringkas saya sebutkan dalam peristiwa tersebut. Nabi kata kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, kalau kamu nak kata kepada aku, dulu Muhammad orang tak tayan kamu, kami yang sambut. Orang halau kamu, kami sediakan tempat. Orang dustakan kamu, kami beriman kepada kamu. Kalau kamu orang Ansar jawab begitu, nescaya tak ada orang kata tak betul. Tapi Nabi SAW sebut tentang kecintaan dia kepada orang Ansar, sehingga Nabi SAW kata, apakah kamu redha harta rampasan atau bahagian selain daripada Rasulullah SAW? Orang Mekah dapat harta bertimbun-timbun, tapi kamu dapat Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kata, tidaklah Ansar menyusuri atau turun ke satu lembah, nescaya aku, yakni Muhammad SAW, akan ikut golongan Ansar. Para sahabat menangis, golongan Ansar. Sebab apa? Tak boleh nak banding dua bentuk kemuliaan ni. Kemuliaan dapat harta yang banyak dengan kemuliaan Nabi SAW ikut mereka. Lepas buka kota Mekah dah ni, Nabi tetap balik ke Madinah. Padahal Nabi dulu besar di Mekah, saudara Nabi duduk Mekah. Sayangnya Nabi kepada Mekah, sebagaimana dalam hadis Nabi kata, wahai Mekah, innaki la ahabbul biladi ila Allah. Sesungguhnya kamu adalah tempat bumi yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah tidak kerana kaumku mengeluarkan aku daripada Mekah, nescaya aku tak akan keluar daripada Mekah. Itu kata Nabi di saat Nabi keluar meninggalkan Mekah. Tapi bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi tak duduk di Mekah, Nabi balik ke Madinah. Sehingga Nabi kata kepada Ansar, apakah kamu redha bahagian selain daripada Rasulullah SAW? Para sahabat menangis. Tak boleh nak banding, tuan-tuan. Sebab tu apabila kita bercakap soal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang tidak ada tandingan, dan dia ada satu keindahan dalam hidup yang melebihi segala kenikmatan yang ada. Bila
bila Allah tunjuk pada kita jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, harta kita yang paling asal, hidayah yang Allah Azza wa Jalla bagi kepada kita, jaga molek. Apa saja yang datang daripada Nabi itu adalah sunnah. Sama ada akidah sebagaimana Nabi, ibadah sebagaimana Nabi, muamalah sebagaimana Nabi, akhlak sebagaimana Nabi. Kita suka untuk kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada banyak perkara ya kalau kita boleh sebut tentang keindahan kita berada dengan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Saya boleh sebut malam ni mungkin 6. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi, kena sambung kuliah subuh pula. Baik, pertama sekali, orang yang ikut sunnah ni dia selamat. Orang yang ikut sunnah dia selamat. Selamat daripada apa? Kita boleh sebut selamat daripada 4 perkara, dan setiap satunya ada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat yang pertama, dia selamat daripada perpecahan. Dia selamat daripada perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dah kata dah, belum daripada Nabi wafat, Nabi dah bagi tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, Nabi kata fa innahu, dalam hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang umur dia panjang sikit je daripada kamu, para sahabat ni kalau panjang sikit umur dia, dia akan tengok ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Kita kata Allah, pak kita ni banyak perselisihan pendapat. Bukan zaman kita, 8 lepas sahabat pun berlaku dah. Fitnah Khawarij, fitnah Syiah, fitnah Mu'tazilah, Qadariyah berlaku dah selepas zaman sahabat, berlaku terus. Cuma Nabi SAW dia berpesan kepada umatnya macam mana nak selamat daripada perpecahan tersebut. Di saat kita tak tahu nak pergi mana, maka Nabi kata fa'alaikum bisunnati, kamu berpeganglah dengan sunnahku. Di saat itu dialah yang menyatukan kita balik, dialah yang menyelamatkan kita daripada perpecahan. Sebab tu siapa-siapa yang hari ni bicara dia tentang nak menghindari perpecahan, solusinya satu je. Nabi SAW bagi tahu, kalaulah perpecahan tu dalam masalah agama, solusinya kembali kepada sunnah Nabi. Satu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Malah Nabi kata addu 'alaiha bin nawajid. Tuan-tuan, hadis ni masyhur, kita biasa dengar, banyak ustaz baca, saya pun tak perlulah panjang. Satu, keselamatan daripada perpecahan. Yang kedua, sunnah juga merupakan keselamatan daripada azab api neraka. Betul. Bila Nabi SAW datang kepada kita, tugas Nabi adalah Nabi nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis yang kira maksudnya lebih kurang, Nabi kata perumpamaan aku dengan kamu ni seperti orang yang menyalakan unggun api. Tiba-tiba datang binatang-binatang hasyarat, binatang-binatang terbang ni, binatang-binatang serangga, yang dia ni berterbangan mari nak masuk dalam api sebab dia tengok cahaya. Maka tugas aku ialah halau mereka daripada cahaya, jangan masuk dalam api. Nabi SAW memperumpamakan baginda dirinya dengan umat seperti orang yang menghalang serangga daripada masuk ke dalam api.
Sebab tu dalam hadis Nabi kata fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kamu daripada neraka walaupun dengan sebelah buah kurma. Sebab tugas Nabi nak menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Siapa yang berada dengan sunnah, dia selamat. Selamat yang kedua apa? Daripada api neraka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, kita pun tahu biasa dengan hadis tu, Nabi kata taftariqu ummati ila 73 millah. Umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Semua dalam neraka kecuali satu. Bila sahabat tanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah dia yang selamat? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut jalan aku dan juga para sahabat aku. Maknanya kemuliaan, keindahan sunnah yang kedua, dia menyelamatkan seorang hamba daripada azab api neraka. Sebab tu tugas Nabi mari. Nabi datang kepada kita nak menyelamatkan umat daripada api neraka. Di saat manusia menyeberangi titian as-sirat, para Nabi kata Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi berusaha semampu mungkin untuk menyelamatkan umat dia daripada azab api neraka. Tapi siapa yang ikut dia dapatlah, siapa yang tak ikut dia tak dapat. Keselamatan yang ketiga ialah keselamatan dari kesesatan. Dan tuan yang dirahmati Allah, kita hidup ni ibarat kata dalam kegelapan. Macam tuan-tuan lah ni ada, kita nak pergi mana-mana tak pernah pergi pun tempat tu, tak tahu. Zaman lah ni dia ada apa? Waze, GPS. Nah, bila ada, kita pergi mana-mana, kita masuk alamat je, dia bawa kita. Bila ada tu mudah je kita pergi. Dia kata turn right, turn right, turn left, go straight, go straight. In 2 km turn left. Kita pun sabar tunggu 2 km. In 500 meter turn right, dia kata take the exit. Kita pun sami'na wa ata'na. Nah, siapa kata? GPS je. GPS kata sami'na wa ata'na. Kalau dia kata turn right, kita pun tak boleh ni, kena turn right ni. Kalau salah jalan sikit berasa susah hati dah. Apa aku tak ikut hak dia kata. Tu nak cari jalan di dunia. Nabi SAW, dia tak nak bagi kita sesat daripada jalan menuju syurga. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis juga masyhur di kalangan tuan-tuan, kita biasa dengar, taraktu fikum amrain, Nabi kata aku tinggalkan kamu dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua-duanya. Lafaz daripada Nabi, bukan saya kata ni. Nabi kata kamu tak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati rasuli. Nabi kata siapa yang ikut sunnah tak sesat. Tiba-tiba kalau dia ikut sunnah, orang kata dia sesat. Sudah. Ada juga kadang-kadang tuan-tuan, dia ikut sunnah, orang kata dia sesat. Sedang kita ikut sunnah, tak nak jadi orang sesat. So kita nak dengar orang ke kita nak dengar Nabi? Nabi kata lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya. Biarkan seluruh dunia kata sesat, di saat kita berpegang di atas sunnah, Nabi kata kita tak sesat. Selamat daripada kesesatan. Kitabullah wa sunnati rasuli. Keselamatan yang keempat ialah keselamatan daripada fitnah dan juga azab. Keselamatan daripada fitnah dan juga azab. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah An-Nur ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, takut-takut mereka ini akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Sebab tu dalam kisah yang masyhur juga, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, sebab sini majlis ilmu aktif tiap-tiap malam ada penceramah pula hebat-hebat, jadi saya suka guna kalimah istilah masyhur. Biasanya masyhur adalah sebab dengar semua. Kalau mari tiap-tiap malam tu masyhur lah, kalau mari jarang-jarang mungkin tak masyhur juga. Nah, masyhur apa dia? Kisah Imam Malik rahimahullah. Ada seorang lelaki, dia tanya Imam Malik, aku nak buat umrah, aku nak ihram daripada mana? Kan? Dia kata, wahai Imam, aku nak buat umrah, daripada mana aku nak berihram? Imam Malik kata, daripada miqat. Tak, dia kata, aku nak berihram daripada Masjid Nabi, lagi afdal. Masjid Nabi kalau solat 2 rakaat dapat 1000 kali ganda. Kalau masjid miqat, masjid di Bir Ali, pahala sama dengan masjid lain. Dia kata, aku nak bermiqat di Masjid Nabi. Lalu Imam Malik kata, Nabi sendiri dia bermiqat dia berihram di miqat. Dia kata apa? Nabi i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-miqat. Nabi sendiri dia ihram daripada miqat. Takkan kamu nak ihram daripada masjid? Lalu Imam Malik membaca ayat yang saya baca tadi. Hendaklah orang yang menyelisih Nabi itu takut. Takut. Atau dia sebelum daripada Imam Malik baca, Imam Malik kata, dia kata apa? Aku bukan nak buat benda pelik pun, sekadar nak ihram dulu sikit daripada miqat. Innama hiya amyal. Dia adalah beberapa kilometer yang aku dahulukan. Dari sudut hukum sah jadi, tapi sekarang ni kita nak sunnah. Imam Malik kata, aku takut kamu ditimpa fitnah. Dia kata, fitnah apa Imam Malik? Bukan apa pun, aku tambah sikit je. Kata Imam Malik, dia membaca ayat tu, hendaklah orang yang menyelisihi sunnah, dia takut dia ditimpa fitnah ataupun dia ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, 4 perkara selamat dah. Selamat daripada perpecahan, selamat daripada neraka, azab neraka, selamat daripada kesesatan, dan selamat daripada fitnah dan juga azab yang pedih. Semua tu lafaz yang datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat saya kata sebelum tadi, kita memang tak sempat jumpa Nabi, tak hidup dengan Nabi, tapi petunjuk Nabi sampai kepada kita. Seolah-olah kalau hari ni Nabi kata depan kita, mustahil kita kata kepada Nabi, tak apalah ya Rasulullah, buatlah, saya nak buat hal lain. Mustahil kita kata begitu. Andai kata Nabi itu ada dengan kita, andai kata, kan biasa kan suka orang kata laukana bainanal habib, kalaulah Nabi yang dikasih itu ada dengan kita, Allah manisnya. Dia siap tanya soalan, mu nak cakap apa kepada Nabi kalau mu jumpa Nabi? Dah, sebelum kita nak cakap tu, kita sendiri kena tanya diri kita, kalau aku jumpa Nabi dalam keadaan sekarang ni, malu ke tak malu? Kalau Nabi tanya, mu buat apa dengan sunnahku? Berasa malu nak jumpa. Kalau cikgu suruh buat homework, esok pergi kelas tak siap. Apa perasaan kita? Malam cikgu suruh buat homework, hari ni cikgu kata awak keluar buku tulis belakang. Agak-agak dia berasa lagu mana? Berat tak? Berat. Kalau kata kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi tanya apa yang kamu buat dengan sunnahku, berasa berat juga nak jawab. Sebab kita tidak menghayatinya. Nikmat yang besar tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik.
Itu baru satu poin baru, iaitu selamat. Ada 6 lagi, sempat kot insya-Allah. Yang kedua, nikmat Nabi, sunnah datang kepada kita ni ialah datang membawa hidayah. Bukan soal nak selamat saja daripada azab neraka. Nabi nak suruh masuk syurga, malah nak suruh masuk syurga yang tertinggi dengan hidayahnya. Macam mana nak buat supaya masuk syurga yang paling tinggi? Bukan sekadar selamat daripada neraka. Kalau selamat daripada neraka, insya-Allah masuk syurga. Tak. Bukan setakat tu. Nabi datang dengan kedua, Nabi atau sunnah datang dengan hidayah. Berkata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata as-sunnah mithlu safinati Nuh. Sunnah ni seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak. Sunnah ni seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa naik atas dia selamat. Siapa tak naik dia, ada tempat dah nak selamat. Ada tak Nabi lain yang kita boleh tumpang zaman ni? Ada tak sunnah lain daripada sunnah Nabi SAW yang kita boleh tumpang untuk menyelamatkan diri? Tak ada. Sama seperti zaman Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Nuh, siapa ikut Nabi Nuh dia selamat. Siapa tak ikut Nabi Nuh, walaupun dia anak kepada Nabi Nuh, walaupun dia isteri kepada Nabi Nuh, tapi bila tidak bersama dalam kapal Nabi Nuh, yakni tidak ikut hidayah Nabi Nuh, maka akhirnya dia binasa. Maka sunnah Nabi SAW, bahtera sunnah ni luas. Dia bukan bahtera kayu, dia bukan bahtera besi, dah, dia bahtera ilmu. Siapa yang berada dalam bahtera ilmu Nabi SAW, dia menyelamatkan dirinya, dia mendapat hidayah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan, siapa yang kamu ni nak ikut, maka ikutlah orang yang dah mati. Sebab orang hidup belum tentu lagi. Makna orang mati di sini ialah para sahabat Nabi yang telah pun berjaya. Sebab manusia ni dia kira dengan mati, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Husnul khatimah para sahabat Nabi dah. Ibnu Mas'ud kata siapa nak ikut jalan baik, ikut para sahabat, sebab mereka dah mati dalam keadaan yang baik. Okey, Allah Azza wa Jalla kata, ataupun dia kata apa, Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin kanu abarra hadhihi al-ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li nabiyhi atau ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamata dinihi fa'rafu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ikut petunjuk yang telah ditinggalkan. Bagaimana sahabat buat dengan Nabi, kita pun begitulah kita buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal hidayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu hidayah ni kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan minta tak tiap-tiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah dengan Allah kepada jalan yang lurus. Mana dia jalan yang lurus tu? Nak gimana? Macam mana kita nak dapat jalan yang lurus? Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Asy-Syura ayat 52,
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, kamu ya Rasulullah, sesungguhnya kamu. Siapa? Nabi. Latahdi, memberi hidayah atau menunjukkan jalan hidayah, ila siratin mustaqim, kepada jalan mustaqim yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Jalan itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Azza wa Jalla sebut berkaitan dengan hidayah juga dalam surah An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau mereka ikut, kalau kamu ikut Nabi, kamu akan mendapat hidayah. Ikut Nabi dapat hidayah. Nabi itu petunjuk kepada hidayah yang kita minta dengan Allah tiap-tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami hidayah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami hidayah. Tiba-tiba bila mari satu sunnah, kita tutup mata. La ilaha illallah. Tak padan. 17 kali paling kurang minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah daripada Allah. Bila mari sunnah, kita tutup mata. Tak padan. Tak padan, tuan-tuan. Maknanya kita minta, Allah bagi, kita yang tak nak. Berat. Kalau ke mana? Kita minta, Allah bagi, tapi kita tak nak. La ilaha illallah. Agama ni datang dengan petunjuk, hidayah. Sebab tu Allah Azza wa Jalla bila menurunkan agama, dia datang dengan Nabi. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa raditu lakumul islam madina, aku redha kepada kamu Islam sebagai agama. Islam acuan mana? Acuan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu ikut Nabi, kamu akan mendapat hidayah. Wa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, mula-mula ayat, qul ati'ullah wa rasul fa in tawallaw, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Fa in tawallaw, kalau kamu berpaling, kamu tak nak ikut, fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Nabi dia akan bertanggungjawab apa yang dia dipertanggungjawabkan. Kamu akan dipertanggungjawab apa yang kamu dipertanggungjawabkan. Nabi itu tanggungjawab Nabi apa? Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Kerja Nabi menyampaikan, kerja kamu ikut Nabi. Nabi dah jalankan, laksanakan tugas dia. Tanggungjawab Nabi, Nabi sampaikan. Kita, tanggungjawab kita ikut hak Nabi. Hidayah. Dua. Tuan-tuan, kena cepat sikit. Yang ketiga, orang yang ikut sunnah Nabi ni, dia mendapat kemuliaan. Mulia. Kemuliaan ni dengan dua perkara. Satu, kemuliaan intimak, dia panggil. Intimak ni makna dia bergabung, dia masuk tim, masuk geng, masuk kumpulan Nabi SAW. Siapa yang hidup dengan sunnah, maka dia join tim Nabi. Siapa yang tak join, tak ikut sunnah, maka Nabi tak mengaku dia geng Nabi. Nabi kata, faman raghiba an sunnati. Ingat tak hadis ni? Ada 3 orang mari kan, dia tanya isteri Nabi, amalan Nabi. Seorang jawab, lepas tu dia kata amalan Nabi sikit je. Aku nak semayang tak tidur. Seorang kata aku nak puasa tiap-tiap hari. Seorang kata aku tak nak berkahwin, nak ibadat je. Dengar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu naik mimbar, Nabi kata, apa halnya orang tu kata begini-begini. Aku semayang, aku tidur, aku puasa, ada juga hari aku tak puasa, dan aku mengahwini wanita. Lepas tu hujung hadis tu Nabi kata, faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. La ilaha illallah.
Tak suka ni ada dua benda. Tak suka, satu sebab tak tahu. Tak buat tu sebab apa? Sebab tak tahu. Aku tak tahu pun benda ni sunnah. Tak apalah, dah tahu lah. Tapi tak suka yang paling bahaya, lepas dia tahu dia tak nak buat. Yang ni berat. Sebagaimana kes 3 orang tadi, padahal dia tahu dah isteri Nabi jawab kepada dia amalan begini-begini, tapi dia kata lepas dia tahu, ka'annahum taqalauha, dia rasa Nabi buat sikit, dia nak lebih lagi daripada tu. Sebab tu Nabi bagi tahu penegasan, faman raghiba an sunnati, dia tahu hadis Nabi tapi dia tak nak buat sunnah Nabi, Nabi kata falaysa minni, dia bukan dari kalangan aku. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu kemuliaan orang yang ikut hidup dengan sunnah, dia masuk geng Nabi. Kalau tak ikut, Nabi tak masuk geng. Dia panggil syaraful intima', kemuliaan bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dinamakan orang yang ikut sunnah, dia panggil ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata, dan selain daripada Imam Ahmad juga ulama-ulama ahli sunnah yang besar, dia kata apa? Ma balaghana hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amilna bihi walau marratan wahidah. Tidak ada satu sunnah daripada sunnah Nabi, hadis daripada Nabi sampai kepada kami, melainkan kami akan cuba buat walaupun sekali. Bila orang tanya kenapa, supaya kami dikira orang yang termasuk dalam kumpulan Nabi. Syaraful intima', Nabi buat kita buat, masuk geng. Kita nak hal ni je. Kita bukan nak cara bahak lain, tak boleh ke boleh, dah. Kita nak kemuliaan sunnah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keempat, sunnah adalah agama kita. Naam. Sunnah adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Allah Taala kata wa raditu lakumul islam madina, aku redha Islam bagi kamu sebagai agama, yakni Allah redha tu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Malik kata apa-apa yang jadi agama pada saat itu, itulah agama. Apa yang bukan agama pada masa tu, dia tak akan jadi agama selepas daripada tu. Maka kita hidup agama ni dengan petunjuk. Tuan-tuan, ada orang suka berhujah dengan benda tak ada. Agama ni bukan berhujah dengan benda tak ada, dengan benda ada. Benda tak ada tu apa? Kadang-kadang ada orang sebut begini, selama Nabi tak larang, kita buatlah. Selama Nabi tak larang, kita buat. Makna dia berhujah ni ada ke tak ada benda? Datangkan dalil, dia kata tak ada, selama Nabi tak larang, kita buat. Maknanya benda tu tak ada. Sebab kalau tak, dia kata tak ada larangan. Kita nak berhujah dalam agama ni dengan benda tak ada ke benda ada? Takkan hujah kita benda tak ada. Hidayah ni mesti benda ada. Sebab tu datang hidayah. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla secara mudah tak payah hantar Nabi tu. Saya ingat waktu saya baca kitab Al-Muntaqa lil Imam Al-Zahabi rahimahullah, Imam Al-Zahabi menceritakan antara kepelikan ajaran Syiah. Pelik. Kita dalam mengaji hadis, belajar hadis, dalam ilmu hadis, bila menentukan darjat riwayat tu sahih ke tidak, kita tengok rawi dia kan. Rawi hadis, siapa dia yang bagi tahu hadis ni? Kalau orang ni dikenali, dia ada dua. Satu, dikenali tak dikenali. Kalau dikenali, siapa dia pula? Cek pula, dikenali ni sahih ke, atau thiqah ke, ataupun dhaif. Tapi kalau tidak dikenali, majhul, orang tak tahu cerita siapa dia ni, maka dulu lagi hadis tu kita kata dhaif, lemah. Sebab kita tak tahu siapa dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Mari kumpulan Syiah, Imam Az-Zahabi kata di sisi mereka, kalau ada dua jalan, satu rawi dikenali, satu rawi tidak dikenali, dia kata yang lebih kuat ialah pada rawi yang tidak dikenali. Dia kata apa pula rawi tidak dikenali lebih kuat? Aku tak kenal siapa dia, dengan orang ni aku kenal dia siapa. Mana lebih kita percaya? Mesti kita percaya orang yang kita kenal.
Di sisi Syiah, dia percaya kepada orang yang dia tak kenal. Tuan-tuan tahu apa? Dia kata kerana sifat tidak dikenali itu lebih dekat dengan imam kita yang ke-12. Sebab imam yang ke-12 tu masuk dalam lubang tu seribu tahun dulu, sampai hari ni tak keluar, orang tak kenal pun dia siapa. Maka sifat ni sama dengan sifat imam yang ke-12 dia, maka di sisi kita riwayat dia lebih sahih. La ilaha illallah. InsyaAllah. Jadi kita kata kita berhujjah dengan apa benda yang ada, bukan benda tak ada. Kalau kita kata asal Nabi tak larang, kita buat, makna benda tu tak ada. Yang kita nak buat apa benda Nabi suruh, apa benda Nabi bagi tahu, apa benda Nabi pesan, ini benda hak ada. Maka agama dibina atas benda hak ada ni, bukan benda yang tak ada. Kita berhenti azan ni, Cang. La ilaha illallah. Baik, kita sambung sekali lagi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam sudut agama ni ataupun sunnah ni, kemuliaan dia atau keindahan dia yang seterusnya, dia aman daripada gangguan syaitan. Orang yang berpegang dengan sunnah, dia akan ada keamanan daripada syaitan. Sebab syaitan ni kata Imam Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, dia kata syaitan ni bila Allah perintahkan manusia, dia test hamba, dia cium hati manusia tu. Yashummu qalbal abd, dia cium, dia test liyakhtabirahu, dia tengok hamba ni setara mana. Kalau jenis hamba ni malah, mudah dia kata tak payah buat. Kalau hamba ni jenis rajin, dia kata buat. Tapi jangan buat ni sikit, buat lebih lagi pada ni. Imam Ibn Qayyim kata, sehingga dia goda-goda manusia, syaitan sama ada dia menggoda manusia kepada ifrat ataupun tafrid. Makna ifrat, dia mensia-siakan, tafrid melampau. Sama ada dia tak buat terus ataupun dia buat tapi dengan cara yang melampau, tidak pada petunjuk. Sehingga berkata sebahagian salaf, apabila Allah memerintahkan satu perintah, syaitan akan menggoda hamba dengan dia, godaan dia sama ada ifrat, mensia-siakan ataupun melampau-lampau. Sehingga syaitan dia tidak peduli sama ada manusia itu mengurangi sunnah atau melampau dalam sunnah. Yang penting natijah dia syaitan yang menang. Yang penting dia menang. Apa dia menang? Orang tak ikut sunnah, tu je dia nak. Jadi orang yang berpegang dengan sunnah, Nabi SAW pernah kan garis satu lurus tu, Nabi baca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jalan Nabi tu jelas, kita ikut je jalan Nabi. Nak gapo? Keindahan, keamanan, pahala yang melimpah-limpah. Apa dia? Kalau tuan-tuan, kita ada satu kitab yang tuan-tuan mungkin pernah baca, 1000 sunnah dalam satu hari satu malam. Buka kasut ikut sunnah, buka kasut kaki kiri, pakai kasut kaki kanan, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas masuk, keluar tandas masuk balik pula dah, keluar tandas kaki kanan. Nak pegang makanan baca, Allahu Akbar. Tuan-tuan, keamanan daripada syaitan ni, kalau mujurnya Allah ni tak bagi kita nampak benda gaib. Mujur. Tuan-tuan, kalau kita balik rumah, belum kita sapa pintu rumah, ada dah benda dah tunggu tepi pintu. Nasib baik tuan-tuan tak nampak. Kalau ibu-ibu nampak, agak-agak nak masuk rumah dah, tak masuk. Taubat dah tak masuk. So ke ibu-ibu takut ayah-ayah pun memang tak masuk.
Duk tunggu tepi pintu. Nabi kata apa? Dia duk tunggu je. Tuan rumah nak masuk pintu, dia baca doa bismillah. Dia sebut nama Allah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dia bagi salam. Syaitan kata, hari ni kita tak ada tempat tinggal. Keamanan lah. Keamanan. Di saat kita nak makan, ada juga orang tunggu cakap tepi. Dia tunggu nak nanti. Gelas duduk sini, dia duduk tepi tunggu. Kalau kita nampak lalu dah nak makan, tak lalu dah. Bukan setakat tak, memang tak duduk dalam meja tu lari dah. Tak cukup tanah dah lari dah. Dia tengah ambil, dia pun tunggu. Kawan tu bismillah. Sambil-sambil minum. Dah praktikal pun ya betul. Dia sebut bismillah. Saya tak kata apa? Hari ni kita tak ada makan. Keamanan lah. Keamanan. Di saat kita nak tidur, nak tidur, kalau kita nampak tak tutup dah mata. Nak tidur tu dia mari buka ikat. Sekali gerak, dua kali gerak, tiga kali dia kata tidurlah, malam masih panjang, ikat sekali. Tidurlah, malam masih panjang, ikat dua kali. Tidurlah, malam masih panjang, ikat tiga kali. Pernah dengar hadis tu? Nah, bila kita nak baca ayat kursi, kita nak tidur, kita baca ayat kursi, kita selamat daripada syaitan. Bila bangkit daripada tidur, Nabi kata seorang tu bila tidur, syaitan ikat 3 ikatan. Dia bangun, dia baca bismillah, baca doa lah, kurang-kurang bismillah, sebut nama Allah ya. Terbuka 1 ikatan. Dia ambil wuduk, terbuka 2 ikatan. Dia solat, terbuka 3 ikatan. Kalau Allah bagi nampak, tuan-tuan lena dah tidur. Keamanan daripada syaitan. Sunnah ni aman. Kalau tidur tak baca doa, tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah, Nabi kata la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Kamu jangan makan dengan tangan kiri, sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Kita makan, dia bertepuk tangan, aku tumpang sekali. Malah lebih berat lagi, di saat seorang itu nak mendekati isterinya, di saat dia nak menggauli isterinya, Nabi ajar kita doa. Ingatlah kara. Makna dia apa? Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami di saat kami bersama, jauhkanlah kami dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Kalau tak baca, agak-agak apa jadi? Supaya makan tadi, dia kongsi juga. Sunnah ni keamanan daripada syaitan. Tuan-tuan sanggup makan kita berkongsi dengan syaitan? Rumah kita berkongsi dengan syaitan? Malah isteri dia kongsi dengan syaitan? Sanggup? Sunnah keamanan daripada syaitan. Kalau orang tak suka sunnah Nabi, la ilaha illallah, kita tak tahu nak kata macam mana. Nanti, tapi nombor dia tak nampak. Dia kata tak ada, ustaz biasa je. Dia tak nampak, jangan kata tak ada. Tak nampak bukan berarti tak ada. Kita je tak nampak. Sebab tu keluar hasil, dia kata keluar budak nakal jahat macam setan, dia kata. Boleh jadi di saat dia bersama dengan isteri dia, memang syaitan dia tumpah sekali. Dia tak pernah baca pun doa tu. Bismillah, nak makan pun tidak, nak tidur pun tidak, masuk rumah pun tidak, dengan isteri pun tidak, sehingga dia dengan syaitan senantiasa bersama. Sunnah keamanan daripada syaitan. Tuan-tuan, jangan ingat benda kecil ni kecil dah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah anggap remeh benda kecil daripada kebaikan. Makan baca bismillah. Paling-paling bismillah, sunnah Nabi ajar. Tak ingat ustaz panjang-panjang. Memang tak ingat Nabi sebut bismillah je. Paling mudah Nabi kata. Di saat Ibnu Abbas kecil tu nak makan, Nabi tahan dia. Nabi kata, ya ghulam samillah, wahai anak muda, baca bismillah je. Bismillah paling mudah. Sebab syariat sunnah Nabi tahu kita bila makan tak sabar.
Ada tengah perut lapar, kena pula tak imam tu, Ustaz imam baca dulu Ustaz. Itu kena pula tak imam tu baca panjang pula tu. Dia tengok titik air tak imam tak habis lagi doa. Aku makan dulu ke, kata tak hormat tak imam pula. Nabi ajar mudah je, samillah, sebut bismillah pun pada dah. Nak makan bismillah, pak makan. Dah kita selamat daripada syaitan. Nak masuk rumah tak ingat bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Hak tu sunnah peringkat penuh, saham penuh markah dia. Tapi kalau kita tak ingat pun nak masuk rumah baca bismillah. Paling kurang nak masuk rumah bagi salam. Kalau tidak dia seronok tumpang masuk rumah kita sekali. Aman. Benda kecil je, kecil tau. Tapi saya bimbang bila kita belajar benda gini. La Allahu Akbar, kita tak nampak tapi dia ada. Baik, kita pergi lagi. Cerita panjang. Keindahan sunnah yang ke-6 dekat. Ialah sunnah ni dia sebenarnya tuntutan syahadah. Bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah adalah mengakui ketuhanan Allah. Muhammadur Rasulullah adalah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai nabi. Sebab apa? Dia bawa hidayah petunjuk sehingga kita beragama mesti nak ikut dia. Ada seorang tanya Dr. Zakir Naik, famous kala ni Dr. Zakir Naik. Seorang Hindu dia datang berdebat dengan Dr. Zakir Naik, Jeddah. Dia kata kita ni pada konsep ketuhanan jelah, kita tak payah cerita benda lain, konsep ketuhanan. Dia kata Hindu, dalam agama Hindu Tuhan tu satu, tidak berupa, tidak bergambar, tidak berbentuk. Manakala orang Hindu tu dia kembali kepada ajaran Hindu yang sebenar, cukup dah. Kita boleh duduk situ sekali, kita jangan dah lepas daripada tu dah. Seolah-olah dia kata jangan Islamkan orang lah, suruh orang Hindu tu balik ajaran Hindu, lepas tu kita kongsi Tuhan yang sama, cukup. Sebab dia kata dalam kitab Hindu pun Tuhan ni satu, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bergambar. Jadi cukup setakat orang tu kembali kepada Hindu, dia sama dengan Islam. Sehingga dia tanya, apakah orang tu kalau dia kembali kepada Hindu, dia berkonsep ketuhanan yang sama dengan Tuhan Islam, iaitu satu Tuhan, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bergambar, apakah di hari akhirat dia jadi Muslim? Hindu tu tanya. Dia ngaku Tuhan satu, dia ngaku Tuhan tu tak berupa, tak berbentuk, Tuhan yang maha berkuasa, dia ngaku belaka. Apakah pada hari akhirat dia jadi Muslim, kembali kepada Allah, dia jadi Muslim? Saya tanya tuan-tuan, jadi ke tak jadi? Dia hanya ambil separuh syahadah la ilaha illallah, dia tinggal Muhammad Rasulullah. Orang ni Muslim ke tak Muslim? Tak Muslim. Nabi kata tidak ada Yahudi atau Nasrani yang sampai kepada dia dakwah Nabi kemudian dia tak beriman kepada Nabi, padahal dia ikut Nabi dah, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa, ikut Nabi. Tuhan dia Allah, Nabi dia Musa atau Nabi dia Isa, tapi bila jumpa Nabi Muhammad dia tak ikut Nabi Muhammad, maka dia kembali kepada Allah sebagai kafir. Mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengucap syahadah la ilaha illallah, kena ada Muhammadur Rasulullah, makna kena ikut Nabi. Kalau kita sekadar Islam kita pada Tuhan saja, kita belum sempurna keislaman. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan kembali kepada sunnah inilah kita akan kembali kepada ketinggian agama yang sebenar. Allah Azza wa Jalla sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dua sambung, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun atau walau karihal musyrikun.
Walaupun orang kafir tak suka, tapi Allah dah tetapkan Islamlah yang akan menang ke atas semua agama. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka nak padamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, tapi Allah tak suka, Allah enggan, melainkan Allah memenangkan, menyempurnakan cahaya agamanya. Dengan kembali kepada sunnah, barulah kita menang kepada agama lain. Sebab tu Nabi SAW sebut dhul, kehinaan bagi umat ni, bila dia jauh daripada sunnah, dia hina. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, cerita bab idza tabaya'tum bil 'inah, bila kamu berjual beli dengan berjual beli secara bai'ul 'inah, wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, bila kamu tinggal bab agama ni, tinggal, Nabi kata sallatallahu alaikum dhulla, Allah bagi kehinaan kepada kamu, sehingga kehinaan itu tidak boleh ditarik daripada kamu, melainkan kamu kembali kepada sunnah Nabi kamu, kembali kepada agama kamu, yakni kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, banyak lagi sisi-sisi sunnah, sudut-sudut sunnah yang kalau kita nak ceritakan kehidupan Nabi ni terlalu indah, yang bila kita ambil dalam kehidupan kita, terapkan kehidupan Nabi ni, hidup kita akan jadi kehidupan yang indah. Ni ada satu kitab, ada dah dia terjemah pun ada, mungkin tuan-tuan boleh cari dalam dakwah dakwah corner bookstore. Tajuk dia dalam bahasa Arab Istamti' bihayatik, nikmati kehidupanmu. Dalam terjemah dia pun nikmati kehidupanmu. Bahasa Inggeris pun ada enjoy your life. Cerita bagaimana kita menterjemahkan sunnah Nabi, akhlak Nabi, bagaimana Nabi dengan orang miskin, bagaimana Nabi dengan kanak-kanak, bagaimana Nabi dengan khadam, bagaimana Nabi dengan orang tua, bagaimana Nabi SAW dengan musuh, bagaimana kehidupan Nabi, sehingga kita bila kita baca Allahu Akbar, indahnya hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah tuan-tuan, tapi kena bersamalah, kena bergabung, ambil kehidupan sunnah ni. Cerita banyak, kita kata apa saja kita tahu Nabi buat, kita suka nak buat apa saja. So nama sunnah, semua benda kembali kepada Nabi, kita kata Allahu Akbar, kita tahu Nabi buat, kita nak buat, kita suka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan natijah yang paling akhir tentulah kita kata orang yang menghidupkan sunnah, dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat sunnah Nabi, akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Nabi, syurga Firdaus al-A'la. Dan inilah tempat kita melepaskan kerinduan kita. Kita nak bertemu dengan Nabi, kita nak minum dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak pandang wajah Nabi, kita nak ngaku kepada Nabi, aku ni umatmu, kita nak. Allahu Akbar. Jangan sampai dia tertahan, tak boleh masuk dekat dengan Nabi. Sehingga hadis yang cerita tentang orang minum daripada kolam Nabi di akhirat, dia ditahan, tak boleh datang, tak boleh dekat, dihalau oleh malaikat. Nabi SAW kata dia pun sebahagian umat aku juga. Dikatakan kepada Nabi, kamu tak tahu apa yang telah mereka ada-adakan selepas daripada kamu wafat. Bila Nabi wafat, dia tak ikut hak Nabi, dia buat hak lain daripada Nabi. Maka orang ni dihalau daripada kolam Nabi SAW. Jadi sunnah ni walaupun kecil, dia adalah besar, walaupun kecil, dia adalah penting. Sebab benda-benda yang kita sebut tadilah. Jadi doakanlah diri kita supaya kita boleh as-sabat, istiqamah di atas jalan sunnah, dan Allah menjadikan hati kita ni hati yang cinta kepada sunnah Nabi SAW. Bila kita dengar aja berasa nak buat. Macam Imam Ahmad, dia dengar cerita hadis bekam bayar satu berapa dinar, rubuk dinar ke 1 dinar, saya pun lupa. Dia pergi bekam, dia bayar sama dengan hak Nabi bayar, kurang-kurang dia dah buat satu sunnah. Bila kita tahu Nabi buat, kita buat gitu, kurang-kurang sekali. Kita tahu Nabi zikir gini, kita buat. Kalau hak baiknya kita buat semua lah. Tapi kalau kita tak mampu,
Kurang-kurang kita buat sekali, kita memasukkan diri kita dalam kumpulan sunnah atau kelompok orang yang berbangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi pula akan berbangga dia sebagai ummah. Wallahu taala alam. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak buka soalan pun takut dah lewat dah. Dah cukup dah. Ada soalan nak tanya? Nak buka juga tak payahlah. Takut lewat pula. Apa-apa sini banyak dah pakar, boleh tanya lain. Ustaz Rizal ada ni. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.